Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah saya Muhammad Hazam bin Asman serta rakan-rakan saya lain akan membentangkan tugasan berkumpulan kami dalam subjek metodologi pengajaran akidah dalam pendidikan Islam. Saya telah diamanahkan untuk membentangkan bahagian KSSM untuk pelajar tingkatan 1. Dan untuk KSSM tingkatan 1, kemudian kami telah memilih standard kandungan 3.1 iaitu Islam Agama Fitrah. Dan untuk standard pelajarannya pula kami telah memilih standard pelajaran 3.1.2 iaitu menerangkan hanya Islam agama yang benar dan sesuai dengan fitrah manusia. Manakala untuk isu akidahnya pula kami telah memilih isu etisme untuk dibincangkan dan disepadukan dengan standard pelajaran 3.1.2 ini. Baiklah, sebelum itu, apakah itu etisme? Etisme ini menurut Oxford Dictionaries merupakan ketidakpercayaan ataupun kurangnya kepercayaan tentang kewujudan Tuhan. Dari segi etimologinya pula, etisme ini ataupun ethos ini merupakan istilah yang berasal daripada bahasa Greek, iaitu atheos. Atheos, a dengan maksud tanpa, dan theos pula maksud Tuhan-Tuhan. Dan jika digabungkan, atheos ataupun atheisme membawa maksud keyakinan bahawa tiadanya Tuhan. Baiklah, siapakah yang telah mengasaskan etisme ini? Antaranya nama yang dikenali sebagai pengasas etisme ialah Sam Harris, Richard Dawkins, Karl Marx dan Nietzsche. Jadi bagaimanakah pula dengan pegangan yang dipegang oleh golongan etis ini? Jadi mereka menolak konsep ketuhanan, mereka menolak kerasulan, kenabian, dan juga mereka menolak konsep hari pembalasan, hari akhirat. Jadi kenapa hujah mereka, kenapa mereka menolak ialah kerana kenapa kita perlu mengikuti ajaran yang dibawa oleh manusia yang sama saja seperti kita. Contohnya Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama Islam. Kenapa kita perlu mengikuti ajaran yang dia bawa sedangkan dia manusia sama seperti kita? Jadi oleh itu mereka menolak konsep ketuhanan kerana konsep ketuhanan ini dibawa oleh nabi-nabi atau rasul-rasul yang juga manusia seperti mereka, kata mereka. Baiklah, kita pergi pula kepada pandangan Al-Quran berkenaan golongan etisme ini. Jadi apa firman Allah SWT dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Surahul Azim. Maksudnya, dan tentulah mereka akan berkata pula, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah kita mati. Suratul An'am ayat 29. Jadi dalam firman Allah ini, Allah menggambarkan, memberi gambaran kepada kita tentang golongan etisme ini. Baiklah, kita pergi pula kepada situasi semasa berkenaan golongan etis di Malaysia. Menurut kajian oleh TNS Malaysia yang dilantik oleh Wayne Gallup International pada tahun 2014, yang mendapati bahawa 3% daripada keseluruhan rakyat Malaysia merupakan golongan convinced atheist. Dan dalam satu kajian, dapatan kajian lain, daripada ratusan kes yang dipercayai wujud, 60% daripada kes-kes tersebut melibatkan golongan muda, iaitu pelajar universiti di Malaysia yang menjadi atheist. Jadi statistik-statistik yang didapati daripada kajian-kajian ini amatlah merisaukan, kerana tanpa kita sedari, sudah tentu statistik ini kadar peratusan golongan etis di negara kita ini boleh meningkat tanpa kita sedari. Dan apalah yang lagi mengeruhkan keadaan ialah komuniti-komuniti etis ini, mereka bukan sahaja bergiat aktif physically, tetapi mereka juga bergiat aktif secara atas talian, di mana mereka mempunyai page Facebook dan sebagainya, di mana mereka aktif menyebarkan ideologi mereka
dan mereka juga memiliki ramai followers, pengikut kepada Facebook page mereka tersebut. Jadi ini sangat membimbangkan kerana seperti yang kita tahu, apabila maklumat ataupun ideologi palsu, ideologi yang salah seperti ini disebarkan menerusi media sosial, sudah tentu akan dapat disebarkan kepada ramai masyarakat di negara kita terutamanya, dan kemungkinan untuk mereka berjaya menarik ahli untuk menyertai mereka, untuk menarik golongan etis ini menjadi lebih ramai adalah tinggi. Jadi keadaan ini amatlah tidak baik dan sangat merisaukan untuk negara kita, untuk bangsa kita dan terutamanya untuk agama kita Islam. Baiklah, kita sambung dengan justifikasi kenapa kumpulan kami memilih isu etisme ini untuk disepadukan dengan standard pembelajaran 3.1.2 ini. Baiklah, jika kita lihat kembali perbincangan kita tadi, sebenarnya golongan etis ini merupakan golongan manusia yang berfikir. Mereka berfikir tetapi menyalahi hukum akal yang sihat. Kenapa? Kerana kalau mengikut hukum akal yang sihat, tidak akan muncul daripada pemikiran manusia satu persoalan berkenaan adakah Tuhan itu wujud. Jadi di sini kami nampak perkaitan di antara isu etisme ini dengan standard pembelajaran, di mana di dalam standard pembelajaran ini akan terjawablah segala persoalan daripada isu etisme tadi, iaitu dengan menerangkan hanya Islamlah agama yang benar, Islamlah agama yang diterima di sisi Allah, dan Islamlah agama yang diciptakan oleh Allah yang bersesuaian dengan fitrah kejadian manusia. Baik, beralih pula kepada persoalan, apakah isu yang kami bawa ini, iaitu isu etisme ini, sesuai untuk dibincangkan di hadapan para pelajar tingkatan 1. Baik, para pelajar tingkatan 1 ini mereka masih muda, jadi pada usia inilah kita membentuk mereka. Pada usia ini kita memberi mereka perlindungan, tembok-tembok akidah untuk menghalang mereka daripada terpengaruh ataupun daripada tertipu dengan ideologi-ideologi seperti etisme ini. Jadi kalau tidak dibincangkan, tidak disentuh topik-topik seperti ini, kita risau akan berulang kembali kes seperti dapatan kajian yang telah saya sebutkan sebentar tadi, di mana 60% kes melibatkan para mahasiswi di universiti yang menjadi etis. Jadi para pelajar tingkat 1 ini mereka juga akan membesar, mereka juga akan menjadi mahasiswa-mahasiswi di universiti. Jadi perlunya kita memberikan asas kepada mereka, memberi pendedahan kepada mereka tentang wujudnya golongan etisme ini. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Standard pembelajaran tingkatan 2 yang kami pilih ialah merumuskan keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Okey. Standard pembelajaran yang telah kami pilih ialah meyakini dan menghayati ajaran Al-Quran secara beradab dan istiqamah. Justifikasi kami memilih isu ini untuk dibincangkan dalam standard pembelajaran yang kami pilih adalah supaya pelajar terdedah dengan isu-isu yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan cara ataupun tujuan yang salah. Hal ini kerana isu ini sangat mudah mempengaruhi pelajar kerana isu ini sangat popular dalam kalangan masyarakat Melayu Islam. Kadang-kadang kita biasa dengar ada mereka yang menggunakan tangkal ataupun azimat dengan dibacakan ayat Quran supaya bayi mereka itu tidak dikacau ataupun bayi mereka dijauhkan daripada benda-benda yang tidak baik. Sebenarnya menggunakan ayat Al-Quran itu sebagai pelindung tidak salah kerana
dalam hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, membaca ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari itu sudah cukup baginya sebagai pelindung dari hal yang buruk pada malam itu. Okey, daripada ayat ni kita tahu ada ayat-ayat Al-Quran yang boleh dijadikan sebagai pelindung, tetapi yang salahnya jika kita menggunakan ayat-ayat itu pada satu benda seperti tangkal ataupun azimat. Sepatutnya ayat-ayat ini cukup hanya kita baca dan amal dalam kehidupan kita seharian. Oleh itu, isu ini patut diberi pendedahan awal kepada pelajar supaya mereka tidak terpengaruh dengan amalan-amalan yang boleh membawa kepada mencemarkan ajaran ataupun mencemarkan ajaran Islam dan mencemarkan ayat-ayat Al-Quran yang daripada kitab Allah yang suci. Dan InsyaAllah saya akan sambung kepada isu akidah di Malaysia. Kami telah memilih isu penyelewengan Al-Quran untuk dipadankan dengan standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah dipilih. Isu penyelewengan Al-Quran ini kerap kali berlaku di Malaysia dari zaman dahulu dan berlarutan hingga sekarang. Sebelum kita lihat lebih dalam kepada isu penyelewengan ini, kami akan memberi sedikit definisi maksud penyelewengan ini. Penyelewengan ini boleh definisikan kepada beberapa pengertian, antaranya ialah penyimpangan, penyalahgunaan dan juga pengkhianatan. Maka daripada definisi ini kami telah memilih isu penyalahgunaan naskah Al-Quran ataupun ayatnya itu yang dijadikan sebagai azimat dan dijadikan tangkal, dan mereka yang menggunakan tangkal dan azimat ini percaya bahawa benda ini dapat menolak bala. Isu penggunaan azimat ini jelas ia berlawan ataupun bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bighairin fala radda li fadlihi. Sadaqallahul azim. Maksudnya, jika Allah menimpakan sesuatu mudarat kepadamu, maka tiada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tiada yang dapat menolak kurniaannya. Daripada firman Allah dalam surah Yunus ini, jelas bahawa mudarat ataupun bala itu hanya Allah yang dapat hilangkan dan tiada kuasa lain selain Allah yang dapat menolak kemudaratan ini ataupun bala ini. Selain itu, daripada hadis radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah radhiyallahu anha telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jampi, tangkal dan ilmu pengasih itu adalah syirik. Maka sangat jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahawa azimat dan tangkal ini ialah syirik. Tambahan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat tidak bertangkal kerana mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim juga pernah berkata bahawa seseorang yang benar-benar bertawakal tidak akan bergantung kepada makhluk seperti tangkal dan sebagainya. Kerana semua yang berlaku memang telah di dalam ketentuan Allah dan hanya Allah yang dapat mengurniakan sesuatu dan dapat menarik sesuatu daripada makhluknya. Maka jelas bahawa penyalahgunaan naskah Al-Quran ini sebagai azimat dan tangkal sangat menyalahi Al-Quran dan hadis, dan ia
masih berlarutan sehingga sekarang. Baiklah, pembentangan kumpulan kami diteruskan pada KSSM Pendidikan Islam tingkatan 4. Bagi standard kandungan, kumpulan kami bersetuju untuk memilih 3/10, iaitu merumuskan kefahaman mengenai perkara yang membatalkan iman serta menjauhinya secara beradab dan istiqamah. Untuk standard pembelajaran, kumpulan kami bersetuju untuk memilih 3/10.1, iaitu murid dapat menerangkan perkara membatalkan iman melalui i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Isu akidah khususnya yang berlaku di Malaysia yang ingin kami sepadukan dalam standard yang tingkatan 4 yang telah kami pilih adalah isu murtad, di mana kami bersetuju dan berpendapat bahawa isu murtad ini sangat relevan dan sangat berkait rapat dengan standard-standard yang telah kami pilih, iaitu perkara yang membatalkan iman, di mana yang kita tahu murtad ini adalah tindakan seseorang muslim keluar daripada agama Islam itu sendiri, yang membawa maksud apabila seseorang itu keluar daripada Islam, secara automatik imannya terbatal. Untuk info dan maklumat lanjut tentang murtad, saya serahkan kepada saudara Fathur Rahman untuk menjelaskan murtad secara lebih mendalam. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan meneruskan lagi pembentangan oleh saudara Mukrid sebentar tadi dengan membincangkan tentang isu yang kami pilih, iaitu isu murtad. Sebelum kita masuk kepada isu murtad, apa itu murtad? Murtad atau ridah dalam bahasa Arab merupakan isim masdar daripada perkataan irtadda yartaddu irtidadan, yang membawa maksud beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi istilah pula, menurut istilah undang-undang Islam, murtad ialah beralih daripada memeluk agama Islam kepada memeluk agama lain atau anutan lain, sama ada dengan niat ataupun perbuatan ataupun perkataan yang membawa kepada kufur, sama ada secara persendaan, engkar ataupun iktikad dirinya sendiri. Terdapat tiga kategori murtad. Yang pertama iaitu melalui kata-kata ataupun disebut sebagai murtad kauli, iaitu mengucap sesuatu yang bercanggah dengan pandangan Islam, seperti cara Islam tidak lagi sesuai dengan zaman moden, ataupun menutup aurat bagi wanita merupakan perkara kuno. Kategori kedua murtad iaitu dikatakan sebagai murtad fi'li, yang berlaku menerusi perbuatan, seperti seseorang yang menyembah manusia lain, patung, berhala, matahari ataupun planet lain. Semua aktiviti penyembahan sebarang objek atau makhluk lain yang dilakukan oleh Muslim ini dikira sebagai murtad fi'li. Yang terakhir pula adalah murtad iktiqadi, yang berlaku apabila seseorang Muslim itu meyakini ajaran agama lain adalah lebih baik ataupun sama setaraf dengan ajaran Islam melalui pengingkaran melalui hatinya sendiri. Murtad iktiqadi berlaku melalui kepercayaan ataupun spiritualiti yang meletakkan agama Islam kita tidak berbeza dengan kepercayaan lain. Seterusnya menyebabkan seseorang Muslim itu tidak yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh agama Islam. Terdapat banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahawa murtad adalah perkara dilarang dalam Islam dan di sisi Allah. Antaranya ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 217, firman Allah yang bermaksud, dan sesiapa antara kamu yang murtad, iaitu berpaling tadah daripada agamanya, iaitu agama Islam, lalu dia akan mati sedang dia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini menunjukkan bahawa orang yang murtad akan binasa selama-lamanya di dalam api neraka. Jadi apa sebab berlakunya murtad di Malaysia? Antaranya ialah yang pertama lemah pegangan agama, yang kedua jahil tentang akidah dan hukum hakam Islam, yang ketiga menyedari tentang
kebaikan dan nilai murni yang terdapat dalam agama lain. Dan yang keempat, faktor perkahwinan. Yang pertama, lemah pegangan agama. Mungkin kerana kurangnya pendedahan dan pendidikan agama ketika kecil. Yang kedua, jahil tentang akidah dan hukum hakam Islam. Adalah disebabkan faktor persekitaran yang tidak, dia seorang itu tidak dibesarkan oleh orang yang tahu akan didikan agama. Yang ketiga, menyedari tentang kebaikan dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam agama lain. Dia melihat, contohnya, dia melihat agama lain lebih mudah, tidak mengenakan hukuman kepada penganutnya dan sebagainya. Faktor keempat adalah faktor perkahwinan. Hal ini kebanyakannya disebabkan nilai kasih sayang yang berlebihan sehingga lupa akan agama diri sendiri, agama Islam, dan sanggup untuk keluar daripada agama Islam untuk mengikut agama pasangan. Dan apa pula kesan seorang individu Muslim apabila dia murtad? Apabila seorang individu Muslim ini murtad, akan dinafikan beberapa perkara, beberapa hak yang berkaitan dengan harta dan kekeluargaan. Antaranya yang pertama termasuklah larangan penggunaan harta, iaitu maksudnya harta milik mereka, orang yang murtad itu perlu diletakkan di bawah pengawasan pemerintah dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, perbuatan murtad juga mengakibatnya terputusnya hak pewarisan antara pelaku murtad dengan keluarganya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang kira-kira bermaksud tidak mewarisi orang Muslim akan orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir akan orang Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga pula, di dalam hal kekeluargaan. Seorang yang murtad akan terpisah dengan isterinya atau suaminya, dan akad perkahwinan tersebut akan tergantung. Dan yang keempat, akhir sekali, dalam hal pengurusan jenazah. Hak pengurusan jenazah orang yang murtad itu tadi secara Islam, pengurusan secara Islam dan hak pengebumiannya di perkuburan Islam akan terbatal selamanya, akan terbatal selama mana dia murtad. Jadi apakah cara-cara untuk kita mengatasi isu murtad ini di Malaysia? Antaranya ialah sekarang penguatkuasaan undang-undang murtad. Dan yang kedua, memantapkan didikan agama kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya kanak-kanak, untuk mengukuhkan akidah mereka. Ini semua adalah peranan bagi ibu bapa, guru dan masyarakat kejiranan dan kerajaan. Yang ketiga, mengukuhkan akidah. Mengukuhkan akidah bermaksud mengukuhkan pegangan agama Islam di dalam diri sejak kecil, supaya mereka sudah besar tidak lagi ragu-ragu ataupun melihat kepada agama lain. Dan yang keempat, penerapan tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang murtad, menunjukkan dalil daripada Al-Quran dan hadis, dan menerangkan apa balasannya apabila seorang Muslim itu menjadi murtad, supaya mereka takut untuk keluar daripada agama Islam dan menganut agama Islam dan menghayatinya dengan baik. Antara kes yang ada di Malaysia tentang kes murtad adalah kes Lina Joy. Kes yang paling popular, antara yang paling popular, menunjukkan akidah, bahawa akidah dan iman manusia itu boleh berubah sehingga mengakibatkan dirinya murtad, keluar daripada agama Islam. Okey, secara kesimpulannya, murtad merupakan jenayah akidah yang bukan sekadar mencemar imej Islam, bahkan yang menyebabkan lenyapnya identiti diri sebagai seorang Muslim yang merdeka dan syumul. Semoga hal isu murtad ini dapat ditangani dengan hikmah agar tidak menimbulkan kecelaruan kepada masyarakat Malaysia dan majmuk, dan mengekalkan kemudian hidup kita sebagai Islam dengan akidah yang betul, dengan pegangan yang betul,
insya-Allah. Sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.